Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke video seterusnya. Video seterusnya adalah engulfing. Okey, engulfing bagi yang baru masuk, mungkin baru mendengar apa maksud engulf ataupun pernah dengar, tapi itulah sebelum kita pergi terus selanjutnya mengenai engulf. Okey. Engulf ni saya memang tahu banyak guru-guru di luar sana ada lagi yang menggunakan engulf juga, bukan saya seorang je. Saya tak pernah cakap sistem engulf ni saya seorang je di dunia ni guna. No. Engulf ni memang banyak guru dia ataupun orang panggil mazhab lah. Dia punya kefahaman, dia punya cara berlainan cara. So saya ada cara saya sendiri, saya akan gunakan, saya akan applykan bila mana saya trading. Begitu juga nanti orang boleh gunakan sistem ni. Okey. Pada video pertama adalah mengenai OHLC dengan SNR. So video ni adalah engulfing. Ianya berkait rapat juga dengan topik pertama tadi, which is OHLC dengan SNR. So types of engulf. Apa yang kita tahu, engulf ni apa orang panggil engulf. Ataupun short form dia adalah EG. Engulfing ada engulfing by EF ataupun engulfing cell. Ini ada dua, iaitu engulfing cell ataupun engulfing cell by. Ada dua di situ. And then saya akan terangkan juga mengenai dengan engulfing dominant. Dominant ni lain sikit daripada ketiga-tiga ni. Okey, ataupun kalau bahasa standard dia lah, engulfing cell adalah engulfing bearish, beruang. Standard untuk engulfing buy adalah engulfing bullish. Wow. Okay. So saya akan lukiskan satu persatu ataupun saya akan screenshot dekat MT4 mengenai engulf. Tetapi saya akan bagi contoh engulfing yang jelas untuk kita faham. Saya akan explain dulu apa yang saya maksudkan dengan berkait rapat. Saya akan lukis engulfing cell dahulu. Engulfing cell apa maksud engulfing cell? Maksud engulfing cell adalah candlestick buy yang ditelan. Engulf ni bahasa kamus dia adalah menelan, consume. So candlestick sebelah dia ditelan oleh candlestick cell dekat sini. So ini adalah salah satu pembentukan engulfing cell. Okay, simple je. Next candle dia ditelan, candlestick buy tu di sebelah dia, sebelah kanan dia ditelan oleh candlestick cell. So macam biasa, saya akan lukis sub coordinate level dia. Ratio C line dia punya close, dia punya open, macam yang saya ajar dekat video pertama tadi. And then macam biasa candlestick open. Apa since dia berdekatan boleh je case dia ataupun tak elok case, tak apa. Dia punya high, dia punya close, dan dia punya low. Now saya lukis ratio C line dia. Buy dulu macam biasa. Pergi atas sampai sini. Dan dia close sehingga top body dekat situ. And then disambung balik. Mesti sell.
dan dia close dekat sini. Ini salah satu engulf. Banyak lagi engulf nanti. Okey, apa yang kita nampak di dalam ni macam biasa SNR rules tadi apa A and B. Okey. And then kalau kita tengok ianya of course berkait rapat. Kenapa saya cakap di dalam ni pun ada V, dalam ni pun ada V, boleh jadi sini ada A kalau ada next candle, candle ketiga ataupun V dekat situ A for buy ke, A for buy boleh jadi A ni pun for sell. Okey, so berarti ianya berkait rapat dengan HLC dengan SNR. Di dalam engulf ni, di dalam candlestick ada harga. Setiap harga memang ada harga dalamnya. Boleh jadi tak ada harga. Itu tertakluk kepada storyline dia nanti. Itu nanti saya explain. Tetapi di sini kalau kita tengok dekat engulfing cell ni, di dalam dia terdapat SNR rules. Ada support dan resistance line, subkoordinat jelas sebagai SNR line. Janganlah cakap apa yang saya tengok, ada yang cakap engulf ni bullshit lah, ataupun menyumpah, ataupun menghina engulfing ni. No. Tak, bukan saya cakap engulf ni suci, no. Jangan sekali fail because of engulf, kita terus chop yang engulf ni bullshit ataupun tai. Sorry. Tapi kita faham. Maksud saya apa yang kita faham, kalaulah kita ni faham, kita ni sebagai real traders, kita tahu kita di dunia forex ni akan banyak ilmu dan banyak SNR, kefahaman SNR. Boleh jadi SNR yang korang guna, yang korang sanjungi, yang korang tinggi sanjungkan, yang korang sembang, babi pun boleh terbang, boleh jadi fail. Boleh jadi fail. Tu kenapa korang tak chop terus, tu babi, tu ini. No. Jangan. Tapi saya di sini cuba memudahkan penglihatan SNR yang mana saya gunakan, which is menggunakan engulf. Di dalam engulf ni pun, tanpa korang sedari ataupun disedari, buat-buat tak sedar, di dalam engulf ni pun terdapat SNR rules. Faham? Jadi kita tak boleh, as I said, tak perlulah hina mana-mana, ilmu ni. Sebab setiap ilmu ni, dia ada baik dan buruk dia. Dia ada baik dan buruk dia. Okay? Mana yang baik tu kita ambil, mana yang buruk kita ketepikan. Tak perlu yang buruk tu kita, sampai bila kita nak maju. Okay? Boleh faham? So relax, kita baru mula. Kita move ke next types of candlestick engulfing cell. So sama juga kalau kita nak, okay, yang ni engulfing cell, engulfing buy sama je. Saya lukis, saya bagi contoh engulfing buy. Di sini terciptanya candlestick buy. Terciptanya candlestick buy. Wrong. Candlestick sell. So, tak kisahlah shadow ni panjang ke pendek, yang penting korang faham lukisan chart line, chart dia macam mana. Okay? So, di sini lagi kita lukis another candlestick, candlestick by dia. Biasa warna biru. Warna ni pun tak kisah actually, ikut selesa mata korang saya. Apa-apa color pun okey. Hitam-hitam pun okey. Tu pening nak tengok macam mana kalau sama candlestick. Ada je yang guna sama candlestick, color candlestick. Okey. So okey. Macam biasa kita akan lukis dia punya subkoordinat level dia. Bermulalah candlestick sebelah kiri dulu. Candlestick sebelah kiri dulu. Baik. Kenapa? Dia punya close, dia punya open dekat sini. Kalau boleh catat korang lukis daripada open dulu dan baru sampailah ke close dia. So ini satu. And then next, jadi pening belaan. Okay. And then next kita punya open candlestick buy dekat situ. Dia punya low.
dia punya close, and then dia punya high. High tetap berada dekat atas. Saya boleh je lukis satu persatu nama dia, tapi tak apa. Korang pun faham di mana open, di mana close, di mana low, high price dia. Okay, now kita move kepada pelukisan line chart dia yang dimulakan dengan candlestick sell sebab dia sebelah kiri open, macam biasa dekat atas. Dia punya open and then dia punya low, dia pergi ke low tu and then ditutupi dengan close. Disambung pula dengan open. Kadang kalau dia macam ni kan, berlainan open dia, open dia tak sebaris, bermakna ada price kecil lagi. Kalau kita faham the movement of candlestick, naik, pump, macam mana pump dia tu, macam ni lah, saya bagi contoh. Dia naik situ, sini ada gap kan, kalau korang tengok, dia buat kecil je. And then dia naik dekat sini, dan baru dia drop. So, kita faham movement of candlestick tu, kita kena fahamkan pembentukan. Setiap gerakan ni akan ada meninggalkan data meninggalkan harga. Maksud dia harga dan apa tu semua, OHLC dia lah. And then macam biasa, dia punya tersama color pula, supposed to be buy warna biru, tapi tak apa, di sini korang tengok ni punya movement tu je beza dia. Sama juga engulfing buy pun cerita yang sama, dalam ni ada okey. Setiap harga, kalaulah kita ni kaji, setiap perubahan harga dekat MT4, terminal MT4 ni, perjatuhan, kenaikan, pullback dia akan ada engulf. Ni, tiga-tiga semua ni akan ada ni. Dominant ada, fail ada, buy ada, sell ada. Jadi kalau kita nak cakap betul candlestick pattern, we are actually not dealing with candlestick pattern. Kita sebenarnya bukan deal dengan candlestick pattern, no. It's just engulfing ni, ingat guys, engulfing ni sebagai panduan kita untuk memudahkan kita. It's just sebagai panduan untuk mata kita senang nak tengok, sebab terlalu banyaknya SNR. Kalau kita tukar pada line chart, terlalu banyaknya A and V, sampai mana satu A dan V kita nak ambil. Betul? So kita guna engulf ni je. As I said, bukan semua SNR kita boleh guna pakai. Bukan semua SNR dia akan respect. Samalah juga macam engulfing. Bukan semua nampak engulfing sell. Di sini engulfing sell, contoh dia untuk sell, kita sell je terus. No. Tanpa memenuhi syarat SOP dan confirmation, kita tak boleh entry suka hati kita. Tu. So kita kena ada SOP yang teratur, confirmation yang teratur juga. Okey. Setiap berbalik pada tadi, setiap perubahan harga yang naik ataupun turun akan ada engulf. Cuba kita tengoklah dekat chart. Oh, saya lupa was on satu, which is blend engulf. Setiap kejatuhan ada drop. Memang ada drop kejatuhan, tapi ada engulf macam tu. Sini pun sebelah dia ada engulfing buy. 1, 2 engulfing buy. Mana lagi banyak actually. Sini pun ada engulfing buy, ada action, rejection, cut, di sell. Di sini adalah ini, nanti lepas ni saya explain apa tu. Saya nak bagi yang 2 types tu je, yang selebihnya belum lagi. So contoh yang ni engulfing buy. Kan ada OHLC dia, kalau kita lukis candlestick OHLC menggunakan line. Di sini ada berlaku rejection dan dia terbang. Okey. Tu je dulu for now. Next lagi kita move. Okay, by the way, takkan kita nak lukis dekat chart MT4 kita nampak engulf ke apa, kita lukis satu persatu. Tak, kalau macam tu akan nampak semaklah kita punya MT4.
Betul kan? So ini untuk kita punya kefahaman. Kita nak cipta kefahaman dulu dalam diri ni, baru kita nanti mudah. Nanti bila kita dah faham benda ni, kita tak perlu pakai. Itu saya ajar nanti next video. Okey, tetapi ini just untuk korang faham apa yang ada isi dalam candlestick ni. Bila kita dah faham, kita ni kan trade nak make money, contohnya bisnes lah, nak full time trader lah, apalah. Jadi kita kena faham satu persatu. Okey, boleh. Satu persatu rules ni kita kena faham. Okey, saya tadi saya tinggal engulfing blend. Maksud dia blend ni di antara engulfing cell, dia ada blend dia, buy blend pun ada. Okey, sell blend pun ada. Dominan dia tak ada blend. Di dalam blend pun kadang ada dominan. Macam itulah. Okey, tak apa. Yang ni saya dah bagi contoh mengenai dengan engulfing apa semua. Harap korang faham mengenai kaitan dia, OHLC, SNR dan sebagainya. Okey. Saya akan screenshot je types of engulf yang ada dalam ni untuk kefahaman korang. Okey. Kita bawa ke sini. Yang ini engulfing cell. Nampak tak engulfing cell? Yang ini yang ini. Dua ni dulu. Aku dah tekan. Okey. Ini. Dua ni. 1, 2. Engulfing cell. Laku yang breakout dan pullback tu jadinya juga. Action tu dekat sini. Action tu dekat engulfing cell ni. Sebelah sini pun terciptanya juga engulf. Ni, dua ni. 1, 2. Okey. Lagi. Ini pun dipanggil sebagai engulfing cell. Faham? Lagi, ini pun boleh dipanggil sebagai engulfing cell. Dengan pergerakan harga. Okey, sekejap ya, ingatkan. Apa yang saya maksudkan dekat MT4 kalau kita tukar line chart, kita tak akan jumpa macam yang kita lukis tu. Tengok chart ni. Saya tukar pada line chart. Satu ni je, ingat. Tukar pada line chart. Apa yang korang nampak? Ada tak macam yang korang lukiskan? No. Tak ada, dia buat macam tu je. Sama juga yang engulf dekat sini, dia buat pick satu pick, which is open dengan close tu je. Close dan open tu. See, apabila kita lukis, kita akan faham. Di dalam dia ada something. Okay. Yang ni pun, dekat sini terdapatnya engulfing by. Ditelan oleh sebelah candlestick iaitu by. Ni candlestick kecil ni adalah sell. Lagi. Ni engulfing buy. Ini engulfing buy. Ini engulfing sell. See, banyak buy. Banyak bersepah. Ini engulfing sell. Ini engulfing buy. Di sini ada engulfing sell. Tu sampailah ni. Faham? Engulfing sell. Okey? Boleh faham? Pembentukan tu dua tu je. Pasti lagi saya bagi contoh. Contoh-contoh. Ni baru yang nampak jelas engulfing sell, engulfing buy. Faham? Okey, kita dah cakap mengenai engulfing cell dan contoh dekat MT4 chart. Dia tak semestinya dia perfect macam ni, no. Boleh jadi dia engulfing cell ni engulfing cell dan buy ni dia boleh jadi sebelah kiri dia tak ada shadow,
Sebelah kanan dia complete shadow dia sempurna. Adalah. Dia kadang macam ni. Ini pun still consider as engulfing cell. Banyak types of engulf ni. Okey, pernah timbul satu soalan. Jadi mana satu engulfing ni kita ambil? Mana satu yang boleh guna pakai? Mana satu yang valid? Tu yang paling selalu. Mana satu engulfing yang valid? Dia valid tak valid? Bukan dia memang tak ada valid ke tak valid ke engulf ni. Itu asas dari awal lagi tertakluk kepada confirmation dan SOP. Tertakluk kepada confirmation dan SOP. So mana-mana engulf boleh guna, boleh ambil. Tapi semasa dia masuk tu, kita tengok action price tu macam mana. Price action dia macam mana. Okay. So ada lagi bentukan engulf ni. Contoh di sini dia tapi sebelah kanan dia, candlestick sell dia. Sell kan drop. Ini pun boleh juga sebagai dipanggil sebagai engulfing sell. Faham? So banyak actually. So kita kena tengok je di mana pertukaran harga apabila kita tukar dan lancatkan ataupun tanpa pertukaran lancat tu tak apa. Di mana yang berdua ni berpasangan macam ni pun dikonsider sebagai engulf. Saya memang dulu guna beberapa bentuk je. Okey, beberapa bentuk, tapi sekarang saya guna semua. Apa yang penting itulah. Macam saya cakap, confirmation semasa dia masuk dalam zone tu. Okey. So, now kita akan cakap mengenai engulfing, fail, sell dan buy. Bila kita tengok dekat atas sini ni, saya buat short form dia, EG sell adalah untuk kita sell. Dan EG buy untuk kita buy. Tetapi di sini pembaruan dia, bukan pembaruan, ni yang ketiga ni, engulfing fail. EF, saya panggil EF, engulfing fail. EF sell, kita akan buy. EF buy, kita akan sell. Faham? Faham kan? Of course tak faham. Apa maksud engulfing sell, engulfing fail sell, engulfing fail buy ni? Okey, apa maksudnya? Yang ni engulfing sell buy ni maksud dia macam ni lah. So, konsep dia, konsep teori dia, satu, dan kedua, seperti mana yang kita maklum, mungkin sudah lama kita maklum benda ni, yang selalu disebut-sebut adalah breakout, breakout, pullback on PB, dan kita entry. Ini dia simple ni je, breakout, pullback, entry. Maksud dia akan ada breakout, dia akan pecah ke bawah dulu, meninggalkan engulfing sell ni. Lalu, dia akan datang balik around harga-harga yang ada dalam ni, untuk itu dipanggil sebagai pullback, dan di situ kita akan entry. Berlakunya breakout, contoh, di sini berlakunya breakout, dia jatuh dulu, dia jatuh ke bawah, kan itu engulfing sell. So dia pull back, pergi ke atas, mungkin around this price. Lepas tu di sini adalah di mana kalau dia dah jatuh di situ,
Atas sinilah kawasan tempat mana kita entry. Breakout, pullback, entry. Mana kalau berlakunya engulfing sell, of course kita akan sell. Kalau berlakunya engulfing buy, kalau dia berlaku breakout dan pullback, kita akan buy. Macam tu. Okay, itu konsep dia. Tetapi itulah sama juga. Bukan semudah cakap je, breakout, pullback, entry. Ada je dia breakout, dia tak pullback. Ada je dia breakout, dia pullback, tapi dia tembus. Tembus tu, inilah ceritanya engulfing sell. So tak semudah macam tu. So apa maksud dia engulfing fell sell? EF sell. Apa dia maksud EF sell ni? Okey, maksud engulfing fell sell ni, adalah kegagalan sesuatu pihak untuk meneruskan perjalanannya. Maksud dia kan ini engulfing sell, bukan engulfing fell sell. Engulfing sell, sepatutnya kita hendak sell. Tetapi kegagalan sesuatu pihak, iaitu sini pihak dia adalah sell, untuk meneruskan sell dia. Malahan dia pergi ke atas, buy. Dia meneruskan perjalanan dia untuk buy. Itu maksud engulfing fell sell. Engulfing fell buy, sepatutnya engulfing buy ni kita nak buy. Tetapi ni engulfing fell buy, kegagalan sesuatu pihak untuk meneruskan buy pergi atas. Tetapi gagal dia, itu maksud dia telah pecah pergi bawah dan meneruskan untuk sell. Okay. So contoh dia macam biasa. Contoh dia saya cuma ambil dekat chart ni. Nampak di sini H4. Ini kan engulfing sell. Betul tak? Betul. Tetapi sepatutnya dia sell pergi bawah. Sepatutnya dia sell pergi bawah. Sepatutnya kejap ya. Okey. Apa? Sepatutnya dia ni di sini engulfing sell. Di sini berlakunya breakout, pecah ke bawah. Dan dia pullback. Di pullback ni sepatutnya kita entry sell. Dan sepatutnya dia drop pergi bawah lagi. Sebab dia follow engulfing sell untuk kita sell. Malahan di sini, tetapi di sini dia pecah ke atas. Dia pecah pergi breakout atas. Bermakna engulfing sell ni secara otomatis dia gitu. Secara otomatis dia akan bertukar menjadi engulfing fell sell. Engulfing fell sell seperti mana yang saya terangkan, kita di engulfing fell sell kita akan buy. Macam biasa juga, tunggu dia breakout dulu, pullback, entry. Di sini kawasan tempat entry. Okey, contoh ni entry. Di sini sebab tu dia akan meneruskan perjalanan untuk dia buy sampai di atas itu. Di sana. Okey? Boleh faham? Ni contoh berapa pips dia pergi. Macam ni kan. Dalam ni ada 3 dash kan. Satu yang tengah tu 5439. 540 pips. Kita buang yang belakang tu. Dia ada 4 digit, kita jadikan 3 digit. 500 pips. Plus di sini kalau ke atas almost 1000 pips. EF, powerful of EF. And then satu lagi saya nak beritahu, EF ni adalah tanda-tanda best untuk reversal. EF ni pun tanda-tanda best untuk dia buat reversal. Reversal ni nak tukar arah. Dia nak long go macam tu. Dia nak pergi jauh lagi. Okay? Tetapi sama juga. Janganlah nampak EF ni kalau terus belon macam tu. No. Ada syarat. Tak semestinya EF ni satu region untuk reversal. No. Ada lagi cara-cara lain untuk reversal. Alright. So di sini adalah contoh EF sell. Lagi kita cari contoh.
Ini pun boleh dipanggil diambil sebagai contoh. Ini kan ini kan engulfing cell. Sepatutnya dia ada breakout sini ni, dia pull back ke sini, dia patut reject, dia patut sell pergi bawah. Tetapi dia tembus pergi atas. So ini otomatik dipanggil sebagai engulfing fail cell yang kita nak buy. Contoh di sini ada action, yes, dia terbang, pergi sana, dia terbang. Boleh faham? InsyaAllah. Okey. Lagi contoh-contoh. Banyak actually dalam ni contoh-contoh lah. Ini pun dipanggil sebagai engulfing cell, satu putih satu hitam ni. Tapi gagal untuk sell, tapi dia terbang je. Sini berlaku pullback sampai around this area, guna multi time frame nanti. Nanti saya ajar. Okay, sebab tu dia pergi atas. Mostly dia banyakkan dia engulfing fail cell. Cuba kita cari engulfing fail buy. Ada lately kejap ya. Saya tengok dekat contohlah ni yang baru-baru jadi ni. Pergerakan yang cantik, drastik, fantastik. Ini engulfing buy, betul tak? Betul. Sepatutnya dia pergi masuk sini ni, dia nak buy tapi dia malahan dia break out. Dia meninggalkan kesan dekat sini. Dia meninggalkan EF buy. EF buy. Di sini saya lukis screenshot ni, print, letak dekat dinding orang. EF buy, kita nak sell. Sebab tu dia berlaku breakout. Sini berlaku cantik ni. Pull back pump. Sell di bawah. Boleh faham? InsyaAllah. Almost 600 plus. Okay. Tu maksud EF buy, EF sell dan EF engulfing sell, engulfing buy. Okay, bukan bermakna siapa yang baru belajar sistem ni, bukan bermakna setiap kali berlakunya, contohlah yang tadi saya cakap ni kan. Bukan kita cakap engulfing buy ni, dia telah di breakout, bukan bermakna dia tak fresh, dia tak valid lagi, dia tak boleh guna pakai. No. Bukan macam tu. Dia boleh guna pakai, sebab tu kita oppositekan dia. Saya tak ni sebagai setup yang cantik sebab berlakunya breakout yang besar yang tak di-respect. So order ada tertinggal sini. Bila kita faham order buy and sell di dalam forex ni, kita akan buat order. Which is order kita apa? Dua ni je, sell or buy. Dekat atas ni sell or buy. Of course di sini secara apabila kita fahamkan ekonomik dia ke ataupun apa ke, sepatutnya order di sini dia order buy, tapi malahan sell lebih kuat dekat atas tu, so dia break, tetapi dia tinggalkan order sell di sini. Sebab tu datang balik, baru dia jalan balik. Kata orang, dia dah jalan, dia takkan jalan terus macam tu, dia akan isi minyak dulu. Isi minyak, reject, and go. Okay? Tapi guys, ingat, bagi yang belum belajar mengenai SOP dan confirmation, bukan nampak terus engulfing besar macam ni, terutama lagi dekat time frame besar macam ni daily kan. Nampak je korang terus entry macam tu. Kalau akan kecil, mungkin menahan floating ni sakit. Ni 40 pips, nampak 40 pips dekat low time frame lagi berapa. Contohan, no, kita nak kurangkan sikit floating. Ni berapa hari? 2 hari pergerakan barulah dia drop. Kita tengok macam dia dekat H4. Ni satu, mesti ada curiga punya ni, confirm dia ada berlaku lagi naik, confirm kena BE lah, SL lah kan. So kita kena pandai mainkan apa nama dia ni, multi time frame tu nanti saya ajar. So ini kita baru nak berkenalan. Okey, dan mengenai dengan engulfing valve, seterusnya lagi kita nak cakap mengenai dengan blend engulf. Blend engulfing ni
Blend engulfing ni dia mengharapkan bukan satu dua candlestick ni macam ni kan, satu candlestick je untuk menelan candlestick buy ni, macam ni kan, satu candlestick untuk menelan candlestick sell tu satu. Tapi blend ni dia dia boleh jadi lebih daripada satu, dua, tiga, boleh jadi tiga, boleh jadi dua candlestick untuk mengharapkan dia telan. Tetapi itulah macam contoh kejap saya cuba cari contoh-contoh. Macam ni kan, dia sangat jelas satu badan dia telan terus. Itu normal engulf. Tetapi ni bukan badan dia telan, cuma shadow. Tapi still, tapi selepas dia ada dua candlestick buy ni, yang ni complete, dia temankan yang satu ni dengan body sekali dia telan. So ini blend engulfing buy macam tu. Tapi macam itulah yang saya cakap untuk kita mendetect engulfing ni, sell or buy, kita akan nampak pertukaran harga yang jelas dekat situ. Di sini pertukaran daripada sell tukar kepada buy. So di sini of course ada terdapatnya engulfing buy. Di sini mengharapkan dua batang candlestick buy untuk menelan satu batang candlestick sell ni. So ya blend. So dia ada action dia pergi buy ke atas. Okay, lagi macam ni juga. Ni kan, candle buy ni kecil je, dia tak telan habis. Tapi next candle dia teman je. Dia temankan untuk menelan si kecil sell tu. Okay? Boleh faham? Blend ni, dia mengharapkan beberapa batang candlestick untuk menelan satu batang candlestick. Tapi tak perlu risau nak pening-pening. Kita tengok je pertukaran harga, kita tengok ada pembentukan engulfing, blend or sell, macam tu. Sama juga macam ni. Blend 1, 2, tak cukup, body pun tak cukup telan. Di sini ada teman dia. Ini jelas. Ini blend. 1, 2, 3 ni. 1, 2, 3, 4 blend. 1, 2. Ini sempurna. Right? Okay. Itu mengenai dengan blend. Now kita nak cakap mengenai dengan dominant. Dominant ni dia lain sikit. Dia tak sama macam yang dekat atas ni. Okey, dominant, buat siapa yang belajar supply and demand, mungkin dia kan familiar dengan pembentukan dominant ni. Dominant ni dipanggil juga sebagai double maru. Apa nama dia tu? Marubozu. Yang supply and demand. Tetapi I'm not sure. Marubozu korang untuk validkan macam mana, tetapi ini cara saya untuk validkan my dominant. Dominant ni pun banyak juga saya faham macam engulfing apa. So kita kena validkan dominant ni. So dominant dia mengharapkan candlestick yang sama. Macam di sini kan, dia mengharapkan dua bentuk candlestick buy and sell. Tapi ini mengharapkan candlestick yang sama. Macam contoh candlestick sell dengan sell, candlestick buy dengan buy je. Macam tu. So dia macam ni. Dominant sell dulu. Dominant sell, candlestick sell of course dia akan berlakunya drop. Okay, apa yang korang nampak di sini adalah candlestick yang sama. 1, 2 sama, dia drop. And then, maksud dia dominant tu kenapa? Di sini, contoh ini dari time frame yang besar. From higher time frame. Dominant ni kita detect from higher time frame dulu. Macam contoh H4, dominant. Dekat H1 kita kena validkan. Kalau dominant tu dekat H1, dekat M15 atau M30, kita kena validkan dominant ni. Kalau daily, H4, weekly macam tu. So, kita kena faham permainan multi-time frame juga. So, maksud dia dominant ni, apabila kita ambil box, kita akan marking menggunakan box.
Ini saya bagi tips awal untuk dominan. So dominan ni, kalau kita faham motion or movement of candlestick dia, line chart dia, ada pergerakan movement dekat sini. Bermulalah dari sini, contoh dia bermain berantul dari atas ke bawah, mungkin macam ni, boleh jadi movement of line chart dia macam tu, boleh jadi terus, boleh jadi macam ni terus. So yang penting kita faham dia ada price yang bermain di dalam ni. So ini juga dipanggil sebagai hidden setup or hidden zone or golden zone. Bagi saya golden lah juga sebab dia sembunyi. Kalau kita tak alert dengan benda ni, kita tak multi time frame, kita tak tahu benda ni ada sembunyi, ada harga ke tak. So macam mana kita nak validkan? Macam biasa. Contoh as I said tadi, ni dekat big time frame dia H4, dekat H1 dia, dekat lower time frame, saya buat di sini detail dia, dekat, saya guna warna merah je, LTF maksud dia lower time frame, dekat LTF kena ada sideways, kena ada ataupun G, saya buat angle, ataupun EF, ataupun tiga-tiga sekali ni. Salah satu ni dia kena ada dekat low time frame. Contoh kan H4 dominan, dekat H1 dia kena ada sideways di dalam zone ni juga ya. Maksud ni di dalam zone ni, di dalam box kita ambil ni which is line to line ni. Di dalam dia dekat low time frame kena ada sideways ataupun engulf ataupun EF ataupun ketiga-tiga sekali. Faham? Sama juga macam dominant buy. Okey, tak apa. Kita pergi chart. Dia tak sekadang dia tak sempurna macam yang saya lukis tu. Macam contoh macam ni kan. Di sini yang macam saya lukis tu. Betul tak? Sini sell dan ada terdapat shadow to shadow. As I said, untuk kita validkan benda ni, ianya dominan betul ke tak? Macam contoh ini dekat H4. Apabila kita pergi H1, kita check balik box tadi. Ada ke tak yang saya nak tu? Ada ke tak sideways, ada ke tak engulfing, ada ke tak EF? Salah satu ataupun tiga-tiga. Okey, di sini box dia hasil dia. Apabila kita tengok dalam ni, yes betul ada terdapat blend engulfing cell 1, 2, 3. 1, 2 mengenal 1 pilih. So, I mean itu saya ianya valid. Macam tu kita kena validkan. Okey, kita kena filter lower time frame dia. Lagi contohlah. Saya cuba cari kita saya cuba cari contoh lagi. Contoh macam ni pun dia tak nampak jelas macam ni kan. Di sini pun kalau kita faham dia ada shadow to shadow. Betul tak? Shadow to shadow. Di sini kalau you nampak shadow to shadow ni ada dua, 1, 2 dan 1, 2. So di antara dua ni ianya boleh jadi valid dominant. Macam biasa kita filter bagi H1 dia. Yes, kedua dominan tadi adalah valid disebabkan di satu ni pun ada box ni kan, ada dua box kan. Ini H1 tadi H4. So di sini kalau you tengok ada terdapatnya engulfing cell yang big movement ni. Even dekat sini pun engulfing cell. That is why salah satu reason dia ada action dekat sini, penggunaan drop. Boom. Okay, faham? Tu dominant cell. Dominant buy. Kita cari contoh mengenai dominant buy. Sama juga macam ni. Ni pun boleh juga dipanggil sebagai dominant. As I said, validkan dekat lower time frame dia. Macam mana ni? Ni salah satu dia box dia bermula dari sini sampai sini. What do you think? Valid ke tak? For me, tak berapa nampak jelas sebab di sini dia macam movement dia. Betul saya nampak sideways yang kecil bagi yang dah faham sideways saya, tapi bagi yang tak faham tak apa. Di sini kalau saya nak explain dulu, di sini terdapat dua lagi another confirmation which is dominant lagi. So, kita preciskan yang ni, contoh kita tengok adakah valid. So, kalau macam ni H1, kita boleh pergi M30 ataupun M15.
Okay, now tengok. Apa korang rasa valid ke tak? Yes, of course valid sebab dia masih dalam box tu engulfing by ni, big movement. Boleh faham? InsyaAllah, boleh faham. InsyaAllah. Lagi saya nampak tadi, ni pun ada lagi sembunyi dominan ni, 1, 2 ni. Tu, kecil je shadow dia tu kan. Ni panjang. So, kita still kena validkan juga. Yes, nampaknya valid di sini ada engulfing cell. Okay guys, dominant simple macam tu je. Kita kena check filter lower time frame dia. Okay, I think video untuk kali ni yang kedua ni mungkin cukup setakat ni. Touch of engulfing cell, engulfing by, engulfing cell dominant. Saya tak nak buat terus video ni from topik sampai topik habis. Mungkin ada yang tidur kalau tengok video 3 jam, 2 jam. So kita kena bagikan video ni untuk collection korang, untuk korang tengok-tengok. So harap dapat manfaat dari video ni dan dapat dijaga dengan baik insyaAllah. Apapun kita jumpa lagi next video. Next video, just nantikan lagi next video. So harap korang dapat ulang video ni berulang kali untuk asah kita punya otak supaya dapat menerima benda ni, supaya dia stick dekat otak kita ataupun mata kita. And then kalau dah faham, ada yang faham atau yang belum faham, jangan lupa juga untuk try detect benda ni dekat MT4, okay, supaya nampak realiti dia macam mana dengan yang dilukis ni. Okay guys, apapun, good luck. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.